الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتنا فردنا حاجاتنا إليك ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم علمنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين. Dimulakan dengan mulut kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertamanya dan selama-lamanya kita banyakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi Allah taala memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan siri kuliah maghrib kita bagi mengisi rohani kita yang sepatutnya jadual saya minggu lepas, tapi ada masyaqqah yang tak dapat dielakkan, ketukar minggu ni. Alhamdulillah. Bulan depan macam biasa je dah. InsyaAllah. Kalau masyaqqah pula kita tukar pula lah. InsyaAllah apa-apa saya akan maklum awal lah. Yang keduanya punya syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar tuan-tuan, pejam jelek, kita telah pun berada pada penghujung 2021. Nak masuk tahun baru dah ni. Masuk tahun baru bermakna bertambah lagi lah setahun umur kita. Sehingga ke akhir tahun ini. Biasanya kalau kita tengok kat TV tu, nak akhir tahun ini dia akan throwback balik. Apakah perkara-perkara yang penting yang berlaku sepanjang tahun 2021? Kita pun gitu juga tuan-tuan sebenarnya. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah taala menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, perlunya kita sentiasa muhasabah diri. Bukan nak tunggu akhir tahun je. Tapi sepanjang malam, setiap hari, sepanjang masa, setiap hari nak tidur tu, Imam Ghazali kata antara hal yang disebut kita tengok ataupun kita muhasabah hari ini apa benda dosa yang kita buat. Kemudian bila kita dah tahu dosa yang kita buat, apa tindakan kita untuk hari esok. Sebab kita tahu esok ini kita boleh hidup gedok tau. Kan? Jadi muhasabah itu perlu sentiasa kita buat. Sedar tak sedar juga tuan-tuan, telah hampir 2 tahun kita hidup dalam pandemik yang mungkin akan jadi endemik, akan jadi perkara biasa. Kalau tuan-tuan perasan tak, mula-mula dulu kalau ada sains-sains kita positif, positif, alamak aku kontak rapat, sudah padang dah lah, kan? Tapi cuba ni tengok perasaan positif, Allah Alhamdulillah, tak apa, doa je lah, biar sihat. Kena tidur kan dah? Tak apalah. Kalau dulu, kalau tidur, sudah dah lah, padan dah lah, habis umur dah, dah sempat minta maaf dah, macam-macam kita fikir dah. Tapi ni, dia dah jadi hampir endemik, jadi biasa. Jadi biasa. Walau bagaimanapun, SOP tetap kita kena jagalah. Sebab kita belum lagi boleh menang. Kita belum menang lagi tuan-tuan. Jadi sentiasa ingatlah, khususnya dalam pemakaian pelitup muka ni. Jadi itu semua
benda-benda yang perlu kita ambil perhatian balik, insya-Allah. Dan kita sama-sama doalah tuan-tuan agar Allah Taala sentiasa memberikan kesejahteraan kepada kita dalam kita mengharungi pelbagai ujian. Nah, COVID-19 ni ujian pada kita, ujian juga pada kita semua. So kita hadapi dengan tenang. Inilah ujian yang Allah Taala berikan kepada kita. Maka sejauh mana kita menghadapi ujian ini, dengan hati yang terbuka atau dengan resah gelisah atau macam mana, itu bergantung kepada diri kita masing-masing. Apapun suasana, apapun situasi, perlulah kita sedar kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jangan jadikan pandemik sebagai alasan untuk kita tidak beribadat. Kan, kalau orang kena sayang-sayang kita tengah kuarantin tu, lagilah kena gandakan ibadat. Dah bila kena kuarantin tak boleh kerja, kena kurung tak boleh kerja, nak buat apa? Kan, ngajilah banyak tuan-tuan, insya-Allah. Baca Quran, kan, sembahyang sunat banyak-banyak. Sebab kita tak ada buat benda dah, pergi kerja tak boleh. Okay, jadi sebagai peringatan kepada kita, kepada mereka yang diuji dengan COVID-19. Semalam di Masjid Jendah, mai dulu malam Jumaat. Ada juga ahli Qaryah minta mai ajak Ustaz malam Jumaat itu mai ajak. Sebab apa? Ada makcik sebelah, makcik apa nama tak ingat dah. Nak ditidurkan. Dia berburuk dah ni. Tapi bukanlah kita kata bila kena tidur tu habis umur tu dah. Berapa ramai orang yang ditidurkan akhirnya sembuh. Itu yang kita nak tu. Cuma saya tak dapat dah statistik bila tidur tu berapa peratus yang selamat, berapa peratus yang tak selamat. Bila dengar ditidurkan tu, dia kata kena ucap panjang. Ada yang ditidurkan tapi selamat. Itu bergantung kepada imuniti dan kekuatan tubuh kita masing-masing. Moga-moga kita doalah agar Allah tidak menguji kita sampai tahap 4, tahap 5 yang terpaksa ditidurkan. Baik, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, hari ini kita akan bincang lagi sebuah hadis yang membicarakan tentang akhlak Nabi SAW. Kita telah berada pada hadis yang ke-32. Dalam kitab kecil ini dirakamkan 40 buah hadis yang merupakan akhlak Nabi, yang telah kita cerita, yang telah kita bincang daripada awal. Banyak dah kita bincang, kan? Kalau dah hari ke-32 ni maksudnya 33 minggu. 33 minggu. Hari ada, hari tak ada. 33 bulan. 33 bulan dah jadual kita sebulan sekali. Boleh tahan juga. Berapa tahun nak berhabis ni? Tak apalah tuan-tuan. Alhamdulillah kita boleh baca satu persatu. Bulan lepas kita berbincang mengenai sifat Nabi yang mengutamakan orang lain. Apabila Nabi itu sendiri bersikap mengutamakan orang lain, maka para sahabat juga bersifat dengan sifat yang sama. Hari ini satu sifat yang lain pula, iaitu yang disebutkan oleh Imam Bukhari, berani dan berdisiplin oleh Nabi. Nabi bersifat berani tuan-tuan. Berani menghadapi musuh, berani menghadapi siapa sahaja demi mempertahankan Islam. Kita macam mana agak-agak tuan-tuan? Kalau sebut beragama ni boleh kita pertahan ke tak? Berani ke tak? Tak tahu pasal dulu kita pernah digemparkan apabila sebuah hotel itu nak mengambil pekerja perempuan, boleh gaji dia mahal dengan syarat cak tudung. Ada kecoh dalam negara kita dulu sekali, kan? Jadi ramai orang protes. Kenapa mendiskriminasikan wanita Muslim? Kan, mentang-mentang tokel di China, dah tokel China nak kata jangan tuan-tuan. So kata dia, undang-undang dia, nak ikut tapi ikut sudah. Tapi sikap itu sendiri memang cari bala. Memang cari bala. Yang keduanya, sejauh mana perempuan-perempuan Muslim yang mampu mempertahankan syariat demi untuk dapat kerja. Berani ke tak pertahankan syariat? Kalau sampai kena gadaikan syariat semata-mata dunia, berat gila cak tolong kerana nak kerja. Penat. Saya ambil contoh lah tuan-tuan. Saya kira dulu saya pernah sebut, kan, adik saya, ya dululah, sekarang ni dia masuk komando dulu. Dia pernah cerita pengalaman dia bila dia bertegas, dia berani dengan agama. Bila kerja di Selangor ni tuan-tuan, hari Jumaat hari kerja. Kita hari Jumaat cuti. Tak kerja pun.
Tapi cuti hari Jumaat dah kerja pun lambat juga pergi Jumaat. Orang bang juga baru nak pergi, mentang-mentang sejid dekat. Aduh, itu lemah kita. Dah tahu cuti hari Jumaat, pergilah awak. Ambil lah pahala seekor unta. Ni ambil kulit telur. Dah, bukan cakap telur tak apa, kulit telur pun tak ada dah, orang bang dah. Orang lagi beratnya, kotik naik macam ketubah dah, baru sampai gedai siapa. Lepas tu bila dia masjid, tak boleh masuk masjid, dia marah. Kan? Padamu tu mari lambat. Pesan berada lah kan, mari awak. Dah. Jadi bila tak boleh masuk masjid, inilah kata, jadi masjid. Mu tanggung lah kata, aku tak boleh pergi Jumaat ni. Ya, maka berasa masjid penuh sebab mu lambat. Tutup dah lah. Kan? Lah ni boleh dah. Terbuka dah tuan-tuan. Atas kita lah nak kira dah pergi. Alright? Baik, kita ni cuti hari Jumaat, tapi Jumaat lambat juga pergi. Cabaran orang yang kerja hari Jumaat, tuan-tuan. Ini pengalaman yang pernah cerita oleh adik saya. Dia kata apa? Dia kata dia ni, masa tu dia kerja dengan company Cina lah. Bila time Jumaat, dia kata dia company dia masuk pukul 2 petang. Dia pun bagi tahu. Masa tu Zuhur lewat lah. Dan 1:30 gitu habis kurang. Dan ni awal pukul 1. Ada bulan Selangor. Dia kata, bos, saya hari Jumaat tak boleh masuk pukul 2. 2:30 saya boleh sampai. Tak, 2:30 saya boleh sampai. Ini mula-mula ni. Bila tengok syarat dia, nak rehat pukul 1 hingga pukul 2, sejam je. Dia pun khabar lah. Hari lain tak apalah bos. Saya boleh. Kan? Kalau keluar pukul 1 tu, dia pergi makan dulu. Tunggu masuk waktu, semayang-semayang, masuk kerja. Sempatlah. Hari Jumaat mana nak dan. Habis-habis keluar pukul 1 tu, bekerja nak siap-siap Jumaat. Kan, nak tukar baju apa semua. Kalau tak nak tukar baju pun memang gaduh nak pergi masjid dah. Tak dah nak makan. Kan? Lila 1.45 baru boleh jadilah. Kalau 1.30 tu pukul 2 jugalah. Baru nak siap keluar. Kan? Baru siap Jumaat. Lepas tu ambillah masa sikit nak makan tengah hari. Dia kata kalau hari Jumaat bos, pukul 2 saya tak boleh masuk. Tapi saya cuba masuk sebelum 2.30 saya akan masuk. Tapi pukul 2 tak boleh. Kenapa pasal tak boleh? Orang lain boleh je. Kawan-kawan apa ni, you punya member boleh. Bos, jangan samakan saya dengan dia orang. Kalau bos kena nak potong gaji sebab saya masuk lewat setengah jam, potong lah hari Jumaat. Saya tak rahan lah. Kejut begini. Bos tak boleh. Lepas tu dia perhati lah. Itu syarat. Dia perhati tengok, dan betul-betul memang orang semayang lah. Orang lain tu ngulur banyak. Kan? Itu silap orang kita kok. Ngulur banyak. Mayanya tak. Seokok 3-4 butung. Lepas tu makan. Ngulur-ngulur. Lepas tu lewat masuk. Jadi bos ni tengok lah prestasi pekerja-pekerja. Jadi dengan saya ni dah nampak dia lain. Okey tak apalah. Sempat 3 minggu dia tengok gitu. Okey, dia pun bagi pelepasan. Dia bagi pelepasan. Okey, tak apalah. You boleh masuk. Masih boleh lewat. You seorang je dia bagi. Dia seorang boleh. Semata-mata berani dalam mempertahankan syariat. So ini kita tentang macam mana keadaan kita. Apa situasi yang membelenggu kita, yang mencabar kita dalam hal ehwal syariat. Adakah mampu kita benar-benar mempertahankan syariat? Berani atau tidak? Kita berhadapan dengan orang-orang yang sentiasa kutuk Islam. Dan ini perang melalui alam cyber, tuan-tuan. Menjelang PRU 15 ni, tak lama dah, tak lepas nak ngundi dah. Tak lepas nak ngundi. 15 Disember ni akan digazetkan pengundi 18 tahun. Ada umur 18 tahun mengundi automatik. Sejauh mana persediaan kita menyediakan anak-anak muda kita, anak-anak kita supaya mereka ni celak politik. Kan? Sebab kita nak daulatkan agama. Islam itu dapat ditegakkan dengan kuasa yang ada. Kalaulah ada orang lain yang konon-konon menyembahkan Islam, okey boleh. Tak ada masalah. Kita sokong. Tapi dalam bab pemilihan negara memang kena masuk dalam politik, terjun dalam politik. Mesti mendapatkan kuasa. Maka dengan kuasa yang ada, kita mampu untuk mempertahankan syariat. Sekadar mana yang boleh kita buat dengan ruang lingkup kuasa yang ada.
setakat yang ada di negeri Terengganu ni, apa boleh kita buat? Dapatlah sikit-sikit. Nah, bulan lepas saya sebut dah. Atau mungkin dah ramai ustaz-ustaz lain macam lain sebut tentang isu judi di Kedah. Kenapa? Kuasa yang ada. Kuasa yang ada. Right? Mampu untuk kita menegakkan sedikit syariat Islam walaupun tidak sepenuhnya. Itu penting, tuan-tuan. Right? Berani dalam pertahankan syariat. Maka Menteri Besar Kedah berani. Walaupun terima kecaman bangga sebab itu, tapi dia berani. Dengan kuasa yang ada dia berani buat. Maka akhirnya barakah itu akan datang. Serupa dengan kita ini, kita buat, tuan-tuan. Dan ruang lingkup kita yang kecil ni, adakah kita berani nak membawa syariat Islam dalam rumah kita? Bini tak pakai tudung, berani kita tegur. Takkan takut kot. Takkan tuan-tuan takut bini kot? Dah Ustaz, saya bukan takut bini menakutkan. Saya macam bunyi tu. Bini mana yang menakutkan tok lelaki ni? Padang dah lah. Jadi jangan jadi lagu tu. Biar kita benar-benar menjadi orang sangat berani dalam mempertahankan syariat. Baik, hari ni sifat berani pertahankan syariat. Sifat berani itu juga ada pada diri Nabi SAW. Sebab itulah bila kita cerita tentang peperangan yang disertai oleh Nabi, semata-mata nak membawa mesej Islam, Nabi jalan. Nabi berani. Kan? Nabi pun turun dalam peperangan. Kita tengok kalau peperangan yang besar, peperangan Uhud sebagai contoh, tengok Nabi pun cedera. Tapi para sahabat sentiasa melindungi Nabi. Nabi tak takut. Nabi sangat hebat. Itu sifat yang daripada Nabi. Tengok baik apa kata hadis Nabi yang menceritakan tentang berani dan berdisiplinnya Nabi. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Qala wa qad fazi'a ahlul madinati lailan sami'u sautan. Qala fatalaqahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala farsin li Abi Talhah urjin wa huwa mutaqallidun sayfa. Faqala lam tura'u rawahul Bukhari. Artinya di sahih, tuan-tuan, bila diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, maksud dia daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia dan orang yang paling pemurah dan orang yang paling berani. Berkata Anas radhiyallahu anhu, pada satu malam pernah terjadi satu kejadian yang mencemaskan penduduk Madinah. Mereka mendengar satu suara yang mencemaskan. Lalu orang ramai berpusu-pusu pergi ke arah suara itu. Tiba-tiba mereka menemui Rasulullah SAW dalam perjalanan balik dari tempat kejadian itu. Baginda menunggang kuda kepunyaan Abu Talhah yang tidak berpelana dalam keadaan menggantungkan pedang pada lehernya, sambil bersabda, tidak mengapa, tidak sesuatu yang perlu kamu takutkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nampak? Ketika ini Nabi juga telah menjadi seorang pemimpin lah. Kan? Negara Islam Madinah telah pun ditegakkan. Alright? Ini di antara sifat tanggungjawab yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini disebut apabila berlaku satu kecemasan, bunyi suara pelik, maka penduduk Madinah pakat-pakat tu dia tengok apa jadi. Bila mereka keluar saja, tengok Nabi balik dah. Kan? Nabi balik daripada suara tersebut. Maknanya Nabi dulu pergi, tuan-tuan. Kita kalau bunyi black-black gitu, kita tembak lagi dulu kot, pasti ingat ke mana? Mana? Typical orang Melayu ni bunyi suara black-black atu tu. Kan? Ya kedoi. Dia tembak awal kali. Dia kata ni aku buat kena. Allah Rabbi. Kan? Bukan apa pun, tapi itulah tak yakinnya kita, tak beraninya kita. Jadi benda tu cuma makhluk Allah. Nabi tak takut dengan makhluk Allah yang lain. Itu sifat berani yang ada pada Nabi. Bila penduduk Madinah pun tanya, ya Rasulullah, kenapa? Apa hal? What happened? Nabi kata, chill. Balik ada benda bong. Sesal.
Kenapa sesat tak tahu. Tapi keadaan Nabi yang dah berada pada tempat kejadian itu sedikit menenangkan penduduk-penduduk Madinah. Nabi sesat kan? Nabi orang pertama yang mendahului. Allah lebih hebat dengan keberanian Nabi. Baik, tengok sikit keterangan. Dalam hadis ini kita dapat melihat keberanian dan tahap disiplin Nabi Muhammad SAW apabila berlaku satu kejadian yang menakutkan penduduk Madinah pada satu malam. Maka Nabi kita adalah orang pertama sekali berangkat menuju ke tempat kejadian itu. Kita lihat, baginda pergi dengan senjata yang lengkap dan baginda mampu mengendarai seekor kuda yang tidak berpelana. Sekiranya bukan kerana Nabi kita itu seorang yang pandai menunggang kuda, sudah tentu baginda tak dapat melakukan keadaan demikian. Jadi baginda adalah seorang yang cekap, disiplin, berani dan terlatih. Itu hebat Nabi. Ya, orang naik kuda tak ada pelana ni bukan jalan-jalan tuan-tuan. Kuda tak ada pelana. Dia congek lah ke mana. Bila tak ada pelana tu, tapi biasa tali kekang kuda tu ada semua. Kan? Kuda-kuda ni, kuda yang kuda perang, paling-paling tidak tali ikat kuda tu ada. Nak kontrol kuda dah. Tapi pelana tu jangan-jangan. Nasib lah. Jadi keadaan Nabi yang tunggang kuda tak ada pelana. Bukan kaleng-kaleng tau. Ya, bukan kaleng-kaleng sebab nak naik tu dia kena pijak pelana tu kan. Dah tengok kuda, kemudian dia ada pelana. Pelana tu dia ada pak mijak kiri kanan. Pak mijak kiri kanan. Tapi kalau tak ada pelana tu nak khabar mana kuda? Ya, nak khabar mana? Maknanya kena ada skill yang tersendiri. Nak naik kuda ni. Tak pasal tak? Dalam YouTube ada pernah dipaparkan seorang anak muda perempuan yang memanah sambil bawa kuda. Satu kejohanan kan di luar negara. Anak Melayu hebat. Dia ada satu disiplin dia kena round sambil memanah. Champion pula tu, juara dunia. Tapi benda tak kecoh mana tak tahu kenapa. Kurang publicity. Awal tu perempuan, anak muda perempuan pakai tudung pula. Hebat tuan-tuan. Saya tak tahu, saya tengok mana dari itu, tapi memang ada tengok. Dia ada disiplin, dia pusing. Keadaan naik kuda tu, bila ada pelana, walaupun dia tak pegang tali kekang, sebab dia pegang panah dia kena main dua tangan, bukannya pegang sebelah gitu. Ada gigi dia kona antara dia punya disiplin dia lah. Dah dengan laju pernah dia panah dekat busur. Macam betul orang pegang mana tu kan. Style gitu. Menang dia tuan-tuan. Hebat tu. Tapi kaki kena kawal lah. Kaki tu tetap atas pelana kuda. Kan, untuk dia supaya kontrol dia tak jatuh. Dah, itu skill dia lah. Macam dia kontrol tu wallahualam. Itu memang satu keadaan, satu skill yang sangat dahsyat. Bukan boleh mudah-mudah. Kadang kita ni ada pelana siap pun tak nak bawa, kita tak berani. Tak berani nak naik kuda. Jadi dia dah. Perempuan ni tadi. Sampai mana pun dia boleh naik, dia boleh bawa kuda. Nabi pun gitu juga tuan-tuan. Apatah lagi skill Nabi lagi hebat. Bila Nabi tunggang kuda tak ada pelana. Nabi dulu yang sampai ke tempat kejadian yang menakutkan penduduk Madinah. Cuma dalam hadis tak sebutlah apa kejadian itu. Cuma digambarkan keadaan yang mencemaskan penduduk Madinah. Nabi sampai dulu. Kalau kita ni standby apa dia? Standby banjir. Sampai banjir. Main hujan lebat ni padan dah. Jadi bila berlaku banjir, siapa orang yang mula-mula dulu yang akan sampai? Kan? Adakah pengurusi JPKK sampai dulu? Tak pengurusi JPKK pindah dulu hari lagi. Allah, awak teh lari. Kan? Patut dia tengok anak buah tu, tengok sini siapa dia rumah kena air naik. Okey kena okey. Akhirnya bawalah dia pindah pergi ke PPS, Pusat Pembinaan Sementara. Gitu sepatutnya. Bukan pengurusi JPKK dulu hari kita tembak. Kan? Takut ambil dia beg siap dah. Kan punya jalan lembak 2 hari, beg siap dah. Packing dah. Kan? Rumah saya pun boleh tembak dulu. Dah kena gitu. Sebab apa? Sebab bunyi dah. Orang duduk kat PPI tu boleh seng 500. Abuan nak claim banjir.
Tak lepas tak ada nak claim, kita berat juga fungsi PKK kalau mikir lagu tu. Jadi ini di antara sifat yang ada pada Nabi. Nabi memang sangat cekap, berdisiplin dan berani. Suatulah sifat-sifat ini tuan-tuan, kalau kita kaji sejarah Nabi dah mula dilatih daripada kecil lagi. Sebab itulah antara hikmah Nabi berada bersama-sama dengan pak saudara di Abu Talib. Begitu juga masa kecil Nabi berada di perkampungan Bani Saqif, kan, di perkampungan Halimatus Sa'diyah di Taif. Ketika Nabi kecil disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, bukan disusukan di dalam kota Mekah, dikeluarkan daripada kota Mekah ni pergi ke Taif, kan, perkampungan Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'dah, duduk situ tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang Taif lagu mana suasana, kan, yang sejuk, yang banyak pokok-pokok hijau, tenang. Berbanding dengan kota Mekah ni, serabut, penduduk ramai, padat. Kan, kalau istilah dia, saya selalu buat istilah lah pada jemaah-jemaah umrah ni sampai pergi Taif ni, sedap ke Taif? Taif ni macam kamera helm Malaysia. Tuan-tuan nak berasa sejuk, gilah kamera, tak tahu lah ni kamera berasa sejuk ke dok ni. Banyak tembang pokok sana sini, entah suasana sejuk, original sejuk tu mungkin tak pernah ada dah, kan. Panas dah. Nak esok lusa ni hari cuti, hari ni hari cuti dah, cuti sekolah pula, penuh pula kamera Highland ni, confirm tuan-tuan. Padahal orang macam ni sombak semua, jeng kering. Kalau naik kereta, naik motor best. Kenapa? Nak rasa sejuk sebab dia tempat tinggi, kan. Taif ni pun juga tempat tinggi dan terasa sejuk dia tu, nak terasa sejuk. Dia punya climate musim sejuk dia mungkin dalam bulan 1 ni kot, berasa sejuk sangat. Dan penuh, sejarah mencatatkan di Taif penuh turun salji. Cuma tak lekat lah. Jadi orang Arab yang jakul dengan salji tu, faham jakul? Perut dengan salji ni, pagi Taif nak rasa sejuk, nak rasa salji, sebab penuh turun. Sampai lama dah lah cerita ni. Jadi ceritanya Taif ni adalah macam ibarat dia macam kamera Highland kat kita, tempat tinggi, nyaman, tenang, sejuk, dan banyak tumbuh-tumbuhan yang ada. Jadi kalau orang Arab ni memang seronoklah di situ. Di situlah tempat Nabi dibesarkan. Nabi bermain dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah, dan Nabi mula bermain dengan permainan-permainan kampung ni, kan. Nabi belajar berenang, antara sukan-sukan sunnah, kan. Di situ juga Nabi belajar main kuda. Nabi belajar main kuda, dan Nabi membesar dalam keadaan yang penuh cabaran. Satu, bila Nabi dah dewasa, Nabi dah jadi pemimpin negara, benda ni tak egang. Pada Nabi beres, sezar. Nabi cekap menunggang kuda, Nabi cekap memanah. Jadi Nabi juga bersifat dengan sifat berani. Allah Nabi tuan-tuan, inilah perlu ada pada diri kita. Apatah lagi dalam mempertahankan Islam, keberanian tu kena ada. Mana kita, sifatnya berada pada diri kita. Apa pun jadi, apa pun akan terjadi, kalau sifat berani ada pada jiwa kita, insya-Allah akan turunnya barakah daripada Allah Ta'ala. Tinggal lagi yakin dengan tak yakin je kita lah ke mana. Yakin lah. Right? Jadi sifat berani itu sebagai ketua keluarga juga, apa sahaja cabaran, bukan hanya sekadar pertahankan Islam, tetapi sifat berani itu. Sifat berani itu sendiri memang perlu ada pada diri kita. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau perempuan berani macam mana? Berani yang perempuan pun memang ada hadnya. Sebab perempuan ni lemah. Jangan nak buat berani-berani menjaga orang lelaki, jangan. Kan? Sebab ada limit dia. Perempuan ni ada limit dia. Orang lelaki memang kena sentiasa bersikap melindungi. Hal ni lah sikap yang ada pada Nabi SAW. Baik. Hadis yang kedua mana ni tuan-tuan? Antara seterusnya pada hadis yang ke-33, sifat Nabi juga, iaitu rajin berusaha. Ini memang kena dengan kita hari ni. Dalam suasana hari ni, dalam suasana ujian COVID-19 ini, adalah dekan kita yang kena buat hijau. Nak putus asa lagu tu je ke? Nak cari alasan tak ada hijau ke? Aku kena buat hijau dah. Adakah rezeki itu hanya semata-mata pada makan gaji? Tak, tuan-tuan. Kan? Usahalah lagi. Bila kita berusaha tu, insya-Allah akan dapat sumber-sumber yang lain.
Ni awal-awal lagi ngeluh dah. Asal kena buat kerja, tak ada kerja dah. Habis mampu hari kita kena buat kerja dah. Lepas tu buat apa? Buat batu isokok. Tu je rumah. Boleh kau lelaki buat lagu tu tuan-tuan? Apa punya lelaki lah. Bila kena buat kerja je, ada kerja. Ada kerja lah kita. Tak, rela suruh bini pergi kerja. Lagi berat. Kan? Tak patut seorang lelaki bersifat seperti ini. Maka pada kita kena rajin berusaha lah. Kena rajin kerja. Kalau kena buat kerja pun kerana pandemik ni, company nak kecilkan orang, nak cut cost, dikecilkan pekerja, dia buang ni. Jangan kita mengeluh. Ada lagi rezeki kot lain. Kan? Yakin ke tak? Right, baik. Apa kata Nabi? Orang yang berusaha ni. Anil Miqdad bin Ma'di Karim radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadayhi wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Ini juga di antara hadis sahih, tuan-tuan. Bagaimana keadaan Nabi, bagaimana sikap yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksud dia daripada Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak memakan seseorang daripada kamu akan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan yang diusahakannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan daripada usahanya sendiri. Memang betul, tuan-tuan. Kita nak makan sesuatu, biarlah berusaha dengan kudrat kita. Nak kudrat orang lagi tak boleh. Lagi berat apabila suami makan daripada kudrat isteri. Padahal dia tu ada kudrat. Kalau dia sakit lain cerita, tuan-tuan. Tok lelaki stroke, tak lewat apa. Tok lelaki reput tulang. Nampak dia diam dia, tapi reput tulang. Habis punya. Tak lewat kerja berat, tuan-tuan. Accident. Okay? Memang kena penyakit yang memang dia tak nak kerja. Hilang sumber pendapatan kerana suami ni OKU. Tak apalah, mohonlah. Sebagai OKU, kau ada bantuan JKM dapat, kalau tengah ni pula dapat TDI, Tamu Darul Iman. Jumpa YB kita sebagai pengusi TDI. Ambil. Dan memang betul-betul tak mampu, maka isteri yang bekerja membantu suami. Ni tak apalah, ini kita kata luar daripada yang disebutkan, special case ni. Tapi jangan sekali-kali kodrat yang ada pada kita tak guna, tiba-tiba kita makan hasil bini. Berat ni, tak? Bini yang semua duk kerja. Orang lelaki duk saja, tak? Dia sedar perkara ni, bukan dia tak sedar, dia tahu. Tapi sedap makan hasil bini lagi. Ni berat ni. Kalau lagi dahsyat, tuan-tuan, banyaklah kes yang berlaku ni penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Saya terima soalan-soalan, pengaduan daripada orang perempuan sini pun bukan sedikit lah. Dalam kes-kes yang menyebabkan si isteri ni berasa hati, kan? Ataupun kita boleh tengok sendirilah, suami isteri yang sama-sama bekerja. Okay? Kalau balik rumah, bagaimana tindakan suami dan isteri ni? Isteri ni kalau sama balik kerja ke, habis siap cak tudung apa semua pergi terus tekan ke dapur, tekan ke kerja rumah, automatically dia geruk. Padahal kerja sama-sama letih. Tok lelaki balik cak aju mana-mana tidur. Letih. Kan? Padahal sama-sama kerja. Itu mentality, sikap yang ada pada diri masing-masing. Apa salah sama-sama bantu? Kan? Kalau nampak bini tu duduk hilang bawa nak masak apa semua. Bila tok lelaki tolong masuk baju. Dah ambil baju pun dalam mesin. Payah ke orang lelaki? Kau payah pun pakai mesin basuh. Tek tak bubuh. Dah, siap. Tapi nak boleh kakak bakul tu pergi ke mesin basuh. Allah, berat nanang, tuan-tuan. Tak tergamuk. Nak tolong bini ni, akak kain tu tak tergamuk. Nak jemur baju, lagilah bera muka. Oi, mana tu? Jemur baju tu. Tak kena dengar ni.
Orang takut bini ke tu? Lah, bukan takut bini, aku tolong bini. Ya, sebab sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Nah, kebetulan kita ni shift petang. Kerja malam lah. Jadi siang tu kita ada. Nah, malam tu lepas wajib, siang kita tolong jumpa pagi tu tolong jemur. Ya, salah ke? Tak salah. Berdosa ke? Tak berdosa. Jatuh kain muka? Tak jatuh pun. Tak sama tolong. Inilah sebenarnya yang mampu mendapat menyemai kasih sayang kepada dalam keluarga antara suami isteri. Seronok tuan-tuan. Kan? Seronok. Tak tahulah kita sikap lagu mana. Nah, kalau ikutkan hukum asalnya kerja-kerja tu orang lelaki belaka. Tak lelaki belaka buat. Bukan bini buat. Kan? Tapi kerana nak tolong dah jadi satu trend. Kerja-kerja rumah ni orang perempuan buat. Basuh pinggan ke, basuh baju, jemur baju, akak, lipat sebagainya. Kerja orang perempuan. Kau asalnya orang lelaki. Tapi dia kerana dah menjadi tabiat. Trend dalam masyarakat kita tu kerja-kerja dibuat oleh perempuan, maka perempuan buat. Kalau kita tengok hadis Nabi yang lain, Nabi duk tolong membantu isteri dia banyak tuan-tuan. Kita carilah. Kita cari hadis. Nah, bagaimana sikap Nabi yang ringan tulang membantu isteri buat kerja rumah. Beres, tak ada masalah. Kan? Tidak menjatuhkan air muka pun. Tak jatuh pun darjat Muhammad itu sebagai Nabi kerana membantu isteri buat kerja-kerja rumah dah. Kenapa kita berasa pelik, berasa lain macam? Nampak orang lelaki jemur baju je kutuk lalu jiran kita. Kutuk lalu kau-kau pula kita bagi. Tak patut. Tak patut. Dia sama-sama rajin. Okeylah. Nanti kan bini balik petang, tu lelaki bawa lagi kerja malam. Dia gila pula. Bini tu balik-balik lipat baju. Tu lelaki dah jemur dah pagi. Nak pergi kerja tu lelaki akak pula. Kan? Kalau lagi bagus, tu lelaki sedia mesin dryer tu. Tak payah jemur-jemur. Ada kan? Biasa buat tak? Kau tak payah beli. Kau tak payah beli, terahlah beli. Lagi ringan kerja bini. Kan? Masuk dalam mesin basuh automatik. Buka tu, masuk dalam mesin dryer. Kering lalu tu. Macam kat Dobi tu. Mesin tu. Musim habis kering, akak letak depan lipat lah tu. Lipat sekolah bini lah pula. Kita tolong basuh, tolong dryer. Tolong sumbak dalam mesin basuh. Kemudian akak tolong sumbak dalam mesin dryer pula. Tunggu ambil kita pun tambung. Kan? Orang lelaki ni betul orang perempuan. Orang lelaki ni skim melipat dia tak ada. Tengok. Tak ada skim melipat. Kalau suruh dia lipat boleh lipat. Tapi kita tengok bulu mata lah. Kita pula kena lembah mula. Baik-baik betul soal lipat kata. Bawa kerja lain dah habis saya lipat. Lagu tu. Tapi ada juga lelaki kau skill dia bagus. Apa kan tuan-tuan? Susah. Yang penting kita rajin. Kita rajin duduk dalam rumah tangga. Ni lah yang sikap ada pada Nabi. Mudah-mudahan tuan-tuan bila kita dah rajin macam tu, kita boleh, kita kata apa, membina ataupun mengubat emosi isteri yang penat. Sama-sama cari kerja, kan? Sama-sama cari makan, sama-sama kerja, sama-sama cari makan. Bila kita berrajin juga ni kurang sikit emosi isteri. Kan? Emosi nak marah tu. Emosi yang mikir macam-macam. Bila nampak tak lelaki ni tolong, Allah habis. Berasa cool je. Berasa senang. Bila sama-sama makan, kemudian time basuh pinggan, kita lah basuh. Bini balik kerja tekan masuk dah kongkang-kongkang untuk makan malam. Kita tak apalah. Habis kita kemah-kemah, kita pula basuh pinggan. Selesai kan? Bagi bini pula rehat. Seronok tuan-tuan kalau buat gitu dah. Kalau mampu buat. Saya kira tuan-tuan ni biasa buat. Kan? Cerita depan orang berpengalaman ni rasa pelik pula cerita bab gini. Tak lebih berpengalaman sebenarnya. Bertahun-tahun dah tuan-tuan kahwin. Saya baru 6 tahun kahwin. Kan? Kita baru 6 tahun kahwin. Jadi banyak benda lagi yang perlu kita belajar. Tapi hakikat tuan-tuan, bila kita jadi pemimpin masyarakat ni, jadi tu imam ni macam-macam duk mengadu. Kan? Tanya itu, tanya ini. Jadi dia berkongsi apa masalah yang berlaku pada dia. Lepas tu tanya kita pula. Macam mana nak buat? Kan? Macam mana nak sesat? Kita kat kepala kadang-kadang nak cari punca. Macam mana nak sesat? Kan? Tapi itulah. Bila dapat punca, kita sesatkan, kita rasa seronok. Saya rasa seronok, kemudian okey. Molek Ustaz, tak apa tu. Kan? Jadi sama-sama sesat. Baik, alhamdulillah. Jadi rajin berusaha juga antara sifat
Nabi SAW apatah lagi nak memberi makan, nak menanggung nafkah kepada anak isterinya. So kita pun perlu bersifat dengan sifat yang sama. Baik, sedikit keterangan. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan langit dan bumi dan segala isinya untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bertugas di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya. Diciptakan awan yang membawa hujan, pohon-pohon yang menghijau, gunung ganang yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalirkan airnya, dan berbagai-bagai jenis binatang, baik yang melata di atas muka bumi atau yang hidup dalam laut atau yang terbang di udara, serta banyak lagi makhluk yang lain yang tak terhingga banyaknya. Maka segalanya ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia yang ditugaskan sebagai ketua atau khalifah yang bertanggungjawab mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Segala ada atas bumi ini untuk manusia. Tak semua ada. Allah Ta'ala ciptakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Nah, kita ni yang tak nanam ni kita pergi beli je, betul mengepek harga sayur mahal. Sudah. Kan? Allah Ta'ala ciptakan binatang-binatang untuk manusia. Allah Ta'ala buat kambing, Allah Ta'ala buat ayam. Kan keperluan manusia. Tinggal lagi maha murah je lah. Itu je. Hari ni ayam RM9.5 sekilo. Mampu kerah tuan-tuan. Kat Kemaman ni RM9.5 Bira Bukit ni murah lah sikit. Kan? Hok dalam bukit tu. Hok dalam kampung. Kan bukan sana ayam Bira Bukit ni kan. Harga murah sikit. Tapi kalau dah diambil sini masuk dalam kampung, RM9.5 sekilo. Nengung kita. Akhirnya makanlah anak ayam, telur. Telur pun mahal juga, RM12 sepapang. Allah nak makan apa? Makan je lah tuan-tuan. Adab dia nak adab pun. Nak beli ikan musim-musim gini ni, ikan rasa parut lagi. Bunyi kata mama ni tempat ikan, tapi ikan mahal juga. Dah tak ada arah tuan-tuan. Kan? Berlakunya bermacam-macam fenomena yang menyebabkan harga barang-barang tu mahal. Tapi Allah Ta'ala ciptakan ikan, ciptakan ayam, lembu, kambing apa semua tu untuk manusia makan. Bewok pun untuk manusia makan. Tapi bukan kita lah. Bukan kita. Orang non-Muslim makan. Tu ada adik ipar saya duduk dalam apa nama, kilang sawit dekat Maran. Adalah orang Myanmar ke orang Bangla apa yang non-Muslim. Ada binatang yang takut nak nitah babi. Duduk tepi hutan tuan-tuan. Babi tu memang cukup takut nak nitah. Kalau nitah memang tak selamat. Mahal apa ni. Bewok tu biasa lah. Bewok tu biasa. Kadang-kadang kalau saya oleh orang Melayu ni dan ingat bewok, mana dah ambil tu. Kan? Dia boleh tolong katuk bewok. Duduk tepi hutan tuan-tuan, kilang sawit. Kan, duduk tepi hutan. Seronok orang yang orang jadi makan gitu. Nak cerita ni benda makan, kita janganlah. Kan, kita ni yang tak boleh makan benda yang dah tengah-tengah haram. Tapi ada manusia yang makan. Allah ciptakan semua benda itu. Cipta tenggiling, cipta lipas, tikus, ada juga manusia makan. Pergi Thailand tengok. Beli gelemang kita. Anak tikus hidup-hidup yang makan. Dah nak kata orang dia makan. Tapi bukan untuk kita. Jangan kita pun nak pandang-pandang terang pula. Jangan keren tuan-tuan. Tapi ceritanya Allah Ta'ala cipta itu semua ada ni. Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semua untuk keperluan manusia. Tinggal lagi muni rajin ke malah nak cari. Itu je tuan-tuan. Jadi kita jangan bersifat dengan sifat malas. Biarlah kita berusaha. Apatah lagi kita ni orang lelaki. Allah Ta'ala kurniakan kita kudrat yang melebihi daripada orang perempuan. Kenapa perlu kita berasa malas? Right. Oleh itu, hendaklah manusia melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengatur kehidupannya di permukaan muka bumi ini dengan sebaik-baiknya dan mengusahakan atau memproses segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka dengan itu akan majulah kehidupan manusia dan akan bertambah faedah yang diperolehi daripada segala bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya. Yang penting bahan mentah tu dah ada, yang penting kita dapatkan dengan cara yang halal. Memang betul lah, ayam tu untuk kita, tapi biar makan ayam sembelih, jangan makan ayam tak sembelih. Kan jadi isu kan bila harga ayam mahal ni. Antara tindakan yang dibawa oleh menteri apa, dia import ayam beratus-ratus kontainer. Peniaga ayam tempatan apa cerita kan, ni yang teraniaya. Jadi cerita bab industri halal ni tuan-tuan, Allah.
Memang kita kata sangat rumit lah. Sangat rumit. Apatah lagi dalam negara kita ini, semua sektor dikuasai oleh orang Cina yang non-Muslim. Ini bukan cerita resis ni, tapi cerita betul. Cerita yang hakiki. Right? Apa pun sektor memang dikuasai oleh mereka. InsyaAllah lah, doa lah. Moga-moga ada kestabilan politik dalam negara ini memberi sedikit keuntungan kepada umat Islam. Bila tu? Wallahualam. Tunggulah tuan-tuan. Kita harap PRU ke-15 ni memberikan kesedaran kepada orang Melayu. Demi untuk melihat kestabilan politik tanah air. InsyaAllah tuan-tuan, bila Islam benar-benar mempunyai kuasa, Islam dah ajar dah kita. Nabi dah ajar pada kita bagaimana memerintah dengan baik, menjaga kedaulatan agama itu paling utama, kedaulatan bangsa dan kedaulatan tanah air. Islam jaga dah benda-benda ni. Islam jaga dah benda ni. Right? Jadi waktu kita nak kena fahamkan kepada rakyat semua bahawa pentingnya Islam ini memerintah. Maka dalam sistem demokrasi berparlimen dalam negara kita, tuan-tuan yang pilih. Kita semua yang memilih pemimpin. So pilihlah yang baik, pilihlah yang berintegriti. Right? Wallahualam. Sekali lagi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung semula dalam pertemuan kita yang akan datang dalam sifat Nabi yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-34, rajin bercucuk tanam. Nabi pun rajin juga sebenarnya menanam. Kita je tak tahu apa benda yang Nabi tanam. Right? InsyaAllah kita bincang pada pertemuan yang akan datang sifat Nabi yang seterusnya. Kemudian bila sampai ke hadis yang ke-40, itulah penamat akhlak-akhlak Nabi. InsyaAllah kita akan recap balik daripada awal, apakah hadis yang manakah yang telah pun kita bincang, kan? Bagaimanakah sifat-sifat Nabi yang ada pada diri Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mampu untuk mengikut apa yang telah ada pada Nabi. Tak boleh ikut semua, jangan kita tinggalkan semua. Itu tak apa, Ustaz, Nabi kita bukan Nabi lah. Nabi pun tidur macam kita tuan-tuan, tapi cara tidur Nabi lagu mana? Nabi pun makan macam kita, tapi cara makan Nabi macam mana? Nabi pun berkahwin, berjimak, tapi cara kahwin Nabi macam mana? Cara jimak Nabi macam mana? Kan semua adalah hadis. Jadi apa sifat humanity, sifat kemanusiaan Nabi itu ada macam biasa. Cuma Nabi ajar pada kita bagaimana ada begini. Itulah kita cuba ikut. Mudah-mudahan dengan ikutan itu ada barakahnya dalam hidup kita, insya-Allah. Wallahu alam. Yang itu taman Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik itu datang lemah di saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala juga memadipungkan di atas segala sahaja salam. Aku qali hada wa sallallahu azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.